A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Al-Munir, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni dipertemukan untuk kuliah maghrib di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan hujan, datang ke surau mematuhi SOP 1 meter, pakai pelitup wajah, pelitup muka, dapat juga kita sampai memenuhi untuk sama-sama solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan satu ganjaran yang cukup hebat dalam kehidupan kita. Kita tak mencari alasan tapi mencari peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahniah diucapkan kepada tuan-tuan, lama tak sampai sini. Lah sampai bulan 2 kot. Lama dah tak sampai. Kan? Sampai rasa besar dah surau ni. Oh, siap tumbuh pokok kayu dah dalam. Bukan warna dia pokok kayu. Warna dia bukan dia punya pokok kayu. Oh, hebat, kreatif sungguh depa jenis dia punya interior designer depa ni. Warna biru laut, ada pokok kayu, kapet kala hijau. Oh, subhanallah. Lama macam-macam penambahbaikan. Hebat orang dekat Taman Seri Nanding ni. Betul kan Taman Seri Nanding tu ya? Sebut-sebut salah malu kan. Tak sebut dulu baru tanya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa yang ada pada malam ni, sama-sama kita lihat satu bab yang dimuatkan oleh Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi di dalam Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa. Saya bawa malam ni berkenaan dengan bab yang ke-76, berkenaan dengan mendamaikan orang yang bersengketa. Maknanya di sini membaikkan ataupun memulihkan keadaan dua sahabat kita yang bergaduh. Kita ni orang ketiga. Selalu kita tengok bila mana dua orang bergaduh, kita jadi orang tengah, kita beritahu, hang berbaiklah dengan dia, lama sangat dah bergaduh, sampai bila nak bergaduh, kita sebut pada dia. Tapi malam ni kita nak belajar bagaimana kita sebagai orang yang ketiga nak membaikkan dua sahabat kita yang bergaduh. Bukan tolong jadi batu api, tapi tolong jadi air yang menyejukkan dua orang sahabat kita yang bertelingkah. Sebab di awal-awal bab ini, Al-Faqir Abu Laits As-Samarqandi dia muatkan satu hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang membawa maksud, tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot sesama muslim lebih daripada 3 hari. Tidak dihalalkan seorang muslim memboikot seorang muslim yang lain lebih daripada 3 hari. Sehingga jika bertemu di jalan, yang satu memalingkan muka dari kawan yang lain. Bertemu di jalan paling muka, dan
yang terbaik di antara kedua ini adalah yang paling dahulu memberi salam. Ada 3 benda di sini Nabi pesan kepada kita dalam satu hadis yang ringkas. Nabi kata, jangan kamu ini bertelingkah, bergaduh, bermasam muka lebih daripada 3 hari. Ada orang tanya, kenapa tak 7 hari? Kenapa tak sehari? Kenapa tak 2 hari? Kenapa mesti 3 hari? Ada sebab kenapa 3 hari. Sebab dia, orang kalau dia bergaduh, kalau dia panas hati, dia bermasam muka, hari pertama tu susah nak baik. Waktu bergaduh tiba-tiba nak baik terus boleh, tapi bukan calang-calang orang. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ali Imran, di antara beberapa orang yang hebat, dia ni adalah mereka yang boleh memaafkan orang lain dan menahan marah. Menahan marah, afina anin nas, dia boleh maafkan pula orang lain. Tengok 133 134 surah Ali Imran. Tu manusia hebat. Tapi kalau hak jenis biasa-biasa, hari pertama hati tengah panas, payah nak jadi baik. Hari kedua, hari dia berfikir, kenapalah semalam aku boleh bergaduh dengan dia? Macam manalah aku boleh terlepas cakap pula macam tu, kata-kata kesat pula keluar. Aduh, macam mana aku boleh tercakap pula? Semalam hari pertama tak ada masa nak fikir sebab tengah panas, otak tak boleh berfungsi dengan baik. Tapi bila mana hari kedua dia berfikir, aduh, kenapalah aku terbuat macam itu? Aduh, macam manalah boleh tertumbuk dia pula? Aduh, macam manalah boleh tercakap macam tu pula kan dia? Hari kedua dia berfikir. Mai hari ketiga, waktu itulah dia nak pergi jumpa, waktu itulah dia pergi telefon, waktu itulah dia nak pergi minta maaf. Sebab hari ketiga, yang ni dah bagus, yang ni dah bagus. Dia pergi sama-sama bertemu, sama-sama minta maaf. Sebab tu disebutkan 3 hari. Sebab hari ketiga tu dua-dua sudah lembut hatinya. Nabi sebut pula yang kedua, Nabi kata nak tahu tak macam mana dia ni yang dimaksudkan mereka ni bertelingkah? Bila mana bertemu 2 orang ni, masing-masing tak nak pandang satu sama lain. Duduk dalam satu masjid, duduk dalam satu surau, tiba-tiba masuk bertembung. Kawan ni keluar balik pintu belakang, kawan ni keluar balik pintu sana, start kereta balik. Sebab tak mau bertemu. Kita kata ada ke orang macam tu bergaduh tak? Banyak. Dia dah masuk bertemu, dia tengok kawan tu ada, keluar balik. Dia tengok kawan tu jadi tok imam, dia keluar balik, tak nak sembahyang ni, sanggup pergi cari masjid lain. Sebab dia tak berkenan dengan orang tu bergaduh punya pasal. Dulu saya sebut, saya tak ingat pernah sebut sini ke tak. Saya kata dulu, kenapa hidup ni suka sangat cari musuh? Kenapa hidup suka sangat bertelingkah? Kenapa hidup suka sangat bergaduh? Kan lebih baik bila mana jadi satu pergaduhan, cepat-cepat berbaik, cepat-cepat berdamai, cepat-cepat jadi elok. Sampai bila kadang-kadang ada yang makan tahun, berpuluh-puluh tahun tak baik-baik, duduk dalam satu taman Seri Nanding, tiba-tiba ada kenduri, orang panggil semua pergi. Yang bergaduh tu datang 2 orang, yang ni pun bergaduh, yang belah A pun bergaduh, yang B pun bergaduh. No, sama-sama jumpa, lah kali tak jadi makan, keluar balik. Tuan rumah kata, oi, pasal apa keluar dah balik dah, kenapa? Makanlah dulu. Dia kata tak mau. Pasal apa tak mau? No, aku tak berkenan dengan dia tu. Aku 3 tahun lepas bergaduh dengan dia, sampai hari ni tak baik-baik lagi. Pasal apa bergaduh? Dia kata, yalah kan, aku duduk di masjid, tiba-tiba dia ni marah anak aku. Lah dia marah anak, yang pak marah pasal apa? Yalah, dia marah anak aku sampai keluar nama ayah sekali, pasal apa? Tak boleh cakap elok-elok ke? Oh, yang tu pun satu hal juga. Yang pi marah anak keluar nama ayah sekali pasal apa? Tanya kawan ni, pasal apa hang marah anak dia sampai keluar nama ayah sekali? Oh, dia kata tak boleh keluar nama ayah lah. Habis tu kalau panggil nama penuh, tak bin ayah sekali. Oh, betul juga. Dua-dua jadi macam itu. Padahal kecil punya pasal tersebut nama je pun, yang tu bergaduh sampai 3 tahun. Tolonglah fikir balik. Kalau setakat benda-benda kecil, sudahlah. Ini sampai dikatakan Nabi bila berjumpa dia berpaling muka dari memandang kawan dia. Patutnya waktu berjumpa ni lah nak bertegur siapa. Waktu berjumpa ni lah nak pandang muka ini demi ini. Lama tak tengok muka, duduk di rumah PKP lama. Lala sekali bila berjumpa waktu tu lah nak pandang muka kawan tu.
Tapi time tu pula bergaduh, tak pandang pula muka, rugi sungguh. Dan Nabi sebut yang ketiga, Nabi kata, siapakah yang paling baik di antara dua orang yang bergaduh ini? Nabi kata yang paling baik di antara mereka adalah kamu tengok siapa dulu yang bagi salam. Adakah yang A ni bagi salam dulu, adakah si B ni bagi salam dulu? Tengok di antara dua mereka ni, kalau kamu nak tahu siapa yang terbaik, tengok siapa yang bagi salam dulu. Tak kisahlah dia ni saya salah ke dia salah ke, dia salah ke saya salah ke, siapa bagi salam dulu, dia yang baik. Maksudnya bukan bagi salam, maksudnya siapa yang tegur salah satu dulu, dialah yang terbaik. Tapi kita tak. Kita bila jadi satu pergaduhan, bila jadi satu pertelingkahan, jadi satu benda yang tak seronok dalam hidup, kita cari hak yang salah. Dia lah salah, pasal apa dia salah, saya nak pergi minta maaf kat dia pula. Patut dia lah mai jumpa saya minta maaf, apa pula saya nak pergi jumpa dia? Oh, jatuh maruah saya. Dipikir maruah pula dah. Iyalah, dia yang buat salah dengan saya, dia yang buat benda-benda tak elok dengan saya, takkan saya pula nak pergi jumpa dia, pergi tegur dia, pergi berdamai dengan dia. Patut dia lah mai jumpa saya, dia buat salah, dia yang patut datang. Oh, yang belah sana pun macam ni, yang belah situ pun macam tu, sampai bila tak jadi elok? Patut salah seorang beralah, fikir balik, oh betul juga, pasal aku betul lah dia salah, tapi aku pun silap juga. Aku tinggi suara dengan dia. Kalau lah waktu dia buat salah tu aku tegur elok-elok, aku tegur dengan berhikmah, aku cakap baik-baik, mesti dia tak jadi marah, mesti tak bergaduh. Salah aku juga. Payahlah zaman sekarang ni nak jumpa orang yang saya salah, ya betul, saya salah, dia betul. Mana ada, tobat tak jumpa. Yang ramai dia salah, saya betul, dia tu salah, saya betul. Nak cari yang saya salah, ya saya salah, tobat tak ada. Tapi kalau jumpa satu-satu puak yang macam ni, oh mungkin salah saya kot, mungkin ada benda tak kena saya buat kot, mungkin saya punya salah kot sampai jadi macam ni. Dia fikir balik dengan muka yang cukup hebat. Dia pergi jumpa kawan tu, Mat, aku rasa salah aku kot, sebab aku tinggi suara dengan kamu, kita jadi bergaduh, aku minta maaf no. Dia kata aku minta maaf no, dialah yang baik, sebab dia dulu yang menghulur tangan, dia dulu yang nak berdamai. Duk tunggu kawan tu sampai bila tak berdamai, tapi dia yang datang dulu untuk mendamaikan keadaan. Dialah, kata Nabi, yang terbaik di antara mereka berdua. Jadi takkan kita nak jadi orang yang pendam lama-lama, dendam sampai bila-bila, daripada kita membawa ke anak. Anak kita pun kita tak bagi kawan dengan dia. Anak kita dah meningkat dewasa, dah besar, daripada darjah 6 pergi ke PT3, daripada PT3 sampai SPM. Anak kita dah pandai berkawan, kita kata, abang, saya ada kawan baru. Siapa dia? Taman ni juga. Tunjuk-tunjuk, lo anak kawan ni, jangan lagi kawan dengan dia. Anak kata, why? Kenapa tak boleh pula? Takkan berkawan pun tak boleh? Suruh dia balik. Ayah tak nak tengok muka dia. Pasal apa tak nak tengok muka dia? Tak nak tengok muka dia. Kalau kaki boleh, kaki pun tak mau tengok. Oh, semua tak boleh tengok. Dia balik. Bila balik, kawan tu dia cerita, ayah dengan ayah dia bergaduh daripada dulu. Zaman kami muda-muda, seluar besar, rambut gerbang, naik motor Vespa, zaman tu kami bergaduh. Sampailah sekarang tak nak lagi baik-baik dengan dia. Punya lama tak nak baik-baik. Sampai anak nak berkawan pun dia tak bagi. Tak nak bagi anak kawan. Anak ni dah kahwin, ada cucu pun dia tak bagi berkawan. Ada cicit pun dia tak bagi berkawan. Dia kata, aku dengan hang 7 keturunan tak nak baik-baik. 7 keturunan tu lama tu. Nak kira 7 keturunan, habis 7 keturunan baru boleh kahwin. Sempat ayam bertanduk. Ada yang jenis bergaduh macam itu, berdamailah. Dan kita nak baca pula hadis yang kedua daripada Al-Hasan Al-Basri. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, yang maksudnya jangan memboikot, yakni tidak berbicara di antara kamu. Maka jika kamu terpaksa ataupun harus memboikot,
maka janganlah lebih daripada 3 hari. Dan tiap 2 orang Muslim yang mati sedangkan keduanya masih lagi dalam keadaan tidak berbicara, masih lagi dalam keadaan bermusuhan, maka kata Nabi SAW, tidak dapat berkumpul dia di dalam syurga, yakni tidak masuk syurga bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Subhanallah. Yang ni yang kita nak tengok pada malam ni. Yang selalu kita bicarakan adalah kita fikir, kita sebut tentang mereka dua bergaduh, hang tak masuk syurga, hang tak masuk syurga. Malam ni kita nak sebut berkenaan dengan ni. Kita yang nampak, kita yang tengok, kita yang dengar ada sahabat kita bergaduh, bagaimana kita nak mendamaikan bagi jadi elok. Yang ramai pada hari ni kita tambah minyak pada api. Dua ni bergaduh, kita datang, kita pula jadi talam dua muka yang menjadikan orang lagi tambah bergaduh. Kita jumpa dengan kawan ni, kita kata, aku dengar tadi di surah hang bergaduh dengan tu apa Haji Din. Bergaduh ke? Yalah bergaduh lah. Aku marah sungguh dengan dia. Kalau hang nak tahu, dia memang kaki gaduh. Kalau hang nak tahu, dia memang kaki gaduh. Dia tu siapa dia tak gaduh di surah? Dengan Tok Imam bergaduh, dengan Tok Siok bergaduh, dengan bendahari bertumbuk, dengan tukang kebun hari tu, oi, acu-acu parah. Sungguh ke macam tu? Sungguh. Hang baru pindah sini 3 tahun, hang tak tahu apa. Aku di sini lagi lama daripada hang. Kawan tu kata, bukan aku ke pindah dulu pada hang? Oh, dia ke? Oh, aku 2 tahun, hang 3. Tapi tu tolak tepi lah. Yang nak cerita ni, dia tu kaki gaduh. Dia pergi jumpa dengan orang sana pula. Dia kata, oh, tadi bergaduh kan dengan Haji Mat? Oh, bergaduh. Tak adalah teruk sangat. Tak ada teruk, tapi sikit-sikit lah. Kalau nak tahu, Haji Mat tu memang mulut jahat. Nampak? Dia tekan tu maknanya nak ngutuk orang tu. Selalu kalau orang cakap benda biasa, dia sebut biasa, dia tu mulut jahat, tu biasa je. Tapi kalau dia tu mulut jahat, maknanya jahat betul. Yang jahat siapa? Bukan orang yang tu. Yang jahat tu yang cakap, dia tu mulut jahat. Mana orang dia tak kutuk? Siapa yang tak terasa hati dengan dia? Tok Imam terasa hati dengan dia. Tok Imam lagi. Dalam cerita tu 3 kali nama Tok Imam. Padahal Tok Imam tak tahu apa pun. Dengan Tok Imam terasa hati dengan dia. Tok Bilal terasa hati dengan dia. Kita punya bendahari pun terasa hati dengan dia. Hari tu dengan tukang kebun, oi, berbalas mulut. Dia tambah lagi. Yang ni jadi lagi panas hati, yang ni jadi lagi panas hati lah kali. Sampai bila pun tak jadi elok. Rupa-rupa ni orang ketiga ni patut dia jadi orang yang mendamaikan, bukan menambahkan pergaduhan. Dan ada pula yang tanya, macam mana nak jadi orang yang paling baik dalam mendamaikan dua orang yang bertelingkah? Macam mana? Adakah terus pergi jumpa, cakap suruh berbaik? Adakah macam itu? Tak. Kalau dua orang tengah panas hati, tiba-tiba kita datang terus suruh dia berbaik, agak-agak jadi elok. Takut-takut bertiga bergaduh. Dua dah bergaduh, kita datang dalam keadaan tanpa usul periksa, kita bergaduh. Patut dia ada cara. Yang pertama, pi dengar baik-baik apa sebab mereka bergaduh. Dengar dulu cerita dia apa sebab bergaduh. Takut-takut mereka berlakon. Berlakon, orang ada kamera di tepi, tiba-tiba kita masuk campur. Tak ke pasal cut. Kenapa? Ini berlakon. Oh, sudah. Patut pergi tengok dulu apa sebab dia bergaduh. Oh, jadi macam ni. Dan yang kedua pula, tengok keadaan. Kalau dua-dua tengah panas, jangan pergi masuk campur. Satgi jadi benda lain. Kamu tengok, bagi reda keadaan, bagi elok, bagi tenang. Esoknya pergi jumpa. Hari kedua tu pergi jumpa. Pergi jumpa buat apa? Pergi jumpa, ceritakan yang baik-baik pasal orang. Jangan cerita yang buruk-buruk. Cerita, semalam aku dengar kamu bergaduh dengan dia. Kenapa? Kawan ni pun cerita. Tak ada lah salah faham dia pun. Tapi salah faham kawan tu pun dia tak faham-faham. Salah faham. Oh, jadi macam mana? Dia pun cerita. Kita pun kata, cuba hang fikir tengok. Hang kawan dengan dia lama. Daripada start surau ni buka sampai surau dia tukar color, hang kawan dengan dia.
Tiba-tiba pasal benda kecil pun nak bergaduh. Dia tu baik tau. Semalam aku keluar surau dan nyembang dengan dia. Dia kata dia menyesal sungguh lah bergaduh dengan dia. Tak apa orang kata, tak sampai hati pun nak bergaduh. Dia bukan sengaja pun nak bergaduh, tapi dah jadi macam itu. Dia nak datang jumpa dengan kamu, tapi dia takut dikirim salam pada kamu. Betul ke dia kata macam tu? Sungguh semalam aku jumpa dengan dia. Dia pergi jumpa belah-belah sana. Dia kata kawan tu nak berdamai dengan kamu, tapi dia takut nak jumpa kamu. Apa salahnya kamu pergi jumpa dengan dia? Dia tu dah okey dah tu, pergi jumpa dengan dia. Takut dia malu nak jumpa kamu. Dia tu baik. Dulu waktu kamu susah, waktu kamu tak ada duit, dia selalu bagi pinjam kat kamu. Kamu tak tahu. Waktu anak kamu di sekolah nak balik ke sekolah, kadang-kadang tertinggal bas, kadang-kadang isteri kamu tak boleh ambil, kadang-kadang dia tolong buat balik, kamu tak tahu. Dia tu bagus. Ni cara dia. Ceritakan hak baik-baik, jangan cerita hak buruk. Bagi orang tu hatinya jadi elok dan nak dekat jadi elok baik. Dan yang ketiga, kalau dua-dua keras hati, kalau dua-dua keras kepala, kalau dua-dua tak nak elok, kalau kita tak boleh buat, tolong cari orang yang boleh buat. Siapa dia? Orang yang dua-dua ni segan, orang yang dua-dua ni malu. Mungkin family dia ke, mungkin ketua kampung ke, mungkin siapa-siapa ke yang orang ni segan, orang ni malu, pergi jumpa supaya dapat mendamaikan mereka. Hebatnya orang yang mendamaikan dua orang yang bersekenta ini, pahalanya besar. Sebab dia tak nak tengok bergaduh, tak nak tengok bertelingkar. Hari ni kalau kita tengok viral, 2-3 hari ni orang cerita berkenaan dengan prank. Tonton prank P, macam mana eja dah, macam mana eja dah, P-R-A-N-K, prank. Yang baru-baru ni dia cerita pasal hak yang dia letak 20,000 dengan power. Nak pilih mana? Nak pilih power ke nak pilih 20,000? Saya kata apa benda, mereka ni tak ada kerja dah ke? Dia kata, nak pilih mana? Nak pilih power hang ke nak pilih 20,000? Kalau saya jadi orang tu, saya pilih 20,000. Pilih power, belum tentu lagi dia ada 20,000. Tapi pilih 20,000, sudah tentu akan ada power. Tapi itu cerita lain lah, Tapi kita nak cerita tadi yang tu. Sepalah dalam banyak-banyak benda yang nak buat di atas muka bumi ni. Yang tu juga hampir buat. Satu, memalukan orang. Yang kedua, menjatuhkan maruah orang. Yang ketiga, buat satu benda yang sia-sia. Yang keempat, menganiaya. Banyaknya benda hang buat tak senonoh. Baik hang buat benda baik-baik. Hang buat video hak senonoh sikit ke, hang buat video hak rakam benda baik kan, lagi manfaat. Tapi yang tu juga dia buat. Ada pula yang hari tu lama sedikit sebelum yang baru ni, dia buat satu video pasangan suami isteri kalau tak silap, dia buat last sekali bergaduh dua orang. Laki bini tu jadi bergaduh. Sama ke buat video lawak-lawak, buat video nak perkenal orang, last sekali bergaduh laki bini. Puncanya siapa? No. Hang orang punya payah bina masjid, orang punya payah nak kahwin, tiba-tiba hang buat video seronok-seronok bagi orang jadi bergaduh. Yang ni yang ramai di akhir zaman ni. Ramai orang yang suka tengok orang bergaduh. Sepatutnya kita bila dengar orang bergaduh, selesaikan supaya mereka jadi baik, jadi elok. Tapi kita pula fikir macam mana nak bagi mereka jadi bergaduh, macam mana nak bagi mereka ni jadi renggang sikit, jadi tak berapa baik, macam mana siang malam fikir macam mana nak jadikan orang supaya bergaduh. Ada yang jenis dia ni sakit hati bila tengok orang baik, bila tengok orang ni rapat, bila tengok orang ni baik, bila tengok orang ni elok berkawan baik, dia sakit hati. Fikir macam mana nak jadikan mereka ni bergaduh, macam mana nak jadikan mereka ni jadi renggang. Dia fikir, sanggup fikir buang masa supaya nak merenggangkan orang. Tu yang kita takut. Kadang-kadang kita perasan kita buat benda itu, dan mungkin juga dalam keadaan tak perasan. Kita buat bagi orang renggang hubungan dalam keadaan tidak perasan. Allahu Akbar. Baik. Kita lihat hadis yang ketiga. Hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang hamba Allah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat satu mimbar daripada cahaya,
Satu mimbar nur, daripada cahaya. Mereka bukan Nabi dan mereka juga bukan orang yang mati syahid. Kita nampak hebat ni. Tapi siapakah dia? Kata Nabi bukan Nabi, tapi bukan juga orang yang mati syahid. Sehingga mereka itu diinginkan oleh para Nabi dan para orang yang mati syahid. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Sahabat ni bila dengar berita apa-apa pun Nabi cerita, dia pun excited dengar. Kita je bila mana dengar orang nak cerita benda baik, nak tak nak je dengar. Aku ada benda nak cerita kat apa ni, satu benda yang cukup hebat. Apa dia? Cerita je lah. Kalau seronok kami dengar, kalau tak seronok tak payah kita. Tapi kalau sahabat Nabi ada benda nak bagi tahu, satu benda yang cukup hebat, apa dia ya Rasulullah? Oh, itu beliau mata nak dengar, seronok. Lalu dia tanya pada Nabi Muhammad SAW, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi, mereka adalah orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang pada orang yang berkasih sayang kerana Allah, bukan kerana benda lain. Ini ada yang berkasih sayang kerana projek. Oi, baik dengan kawan tu sebab projek. Kawan ni mai bawa duit berguni-guni. Oi, baik selalu dengan kawan tu sebab ada benda yang dia nak. Pasal apa baik dengan kawan tu? Oh, iyalah saya berkenan dekat anak dia tu, sebab tu baik dengan dia tu. Tak pasal-pasal tak pernah keluar daripada mayang isyak nak belanja makan, tiba-tiba hari tu belanja makan. Jom saya belanja makan. Tak pernah belanja makan. Biasalah, kita hari ni dapat rezeki lebih, nak buat macam mana kan? Nak bawa balik rumah pun tak habis makan, nak bawa jumpa dengan kawan-kawan lain pun semua dah belanja. Tinggal kita ni je lagi belum. Jomlah saya belanja makan. Sembang punya sembang. Dapat duit mana ni belanja makan ni? Biasalah, menang social welfare. Tuan-tuan tahu social welfare? Social welfare tu dalam istilah lain kurungan loteri. Rupa-rupa dapat duit waweh dia belanja orang. Oh, subhanallah, bangga pula tu. Hari ni saya menang besar. Belanja orang. Rupa-rupanya belanja ada sebab. Sebab apa? Sebab minat ke anak kawan tu. Rupa-rupa belanja ada sebab. Nak apa? Nak projek. Rupa-rupa ada apa? Ada udang sebalik batu. Dulu masa sampai rumah orang, maki selalu, sewa tak bayar. Sewa tak bayar, maki saja. Dia ingat apa? Rumah ni rumah kebajikan masyarakat, bayarlah. Lah kali mai keluar anak kawan tu balik daripada mana tak tahu, rohani tu balik situ nampak dia kata tak payah bayar. Kalau ada kawan ni datang sini nak minta, dia kata sewa rumah, perambat dah pakai penyapu. Itu cerita Madu 3 Cik Jamil. Ada nama Jamil sini? Dengar Madu 3 tak mengaku nama Jamil. Kan. Itu saya sembang dengan kawan saya, jahat dia tu. Bukan jahat, nakal. Dia kata aku teringin, dia kata nak apa? Nak ramai-ramai, dia kata. Tapi dia kata payah, dia kata minta izin. Lepas tu dia kata yang tuan-tuan bisa dengar tu, dia kata minta maaf lagi senang pada minta izin, dia kata. Saya kata cuba kalau berani. Kan dah minta izin pun tak dapat, apatah lagi minta kemaafan, lagi payah. Kan? Itulah dia pasang cita-cita. Kita doakan dia lah supaya dia berjaya. Baik, okey. Rupa-rupa baik ada makna. Tapi yang disebut oleh Nabi SAW, ya Allah sayang pada dia dapat satu mimbar daripada nur, daripada cahaya. Bukan orang biasa-biasa yang berkasih sayang kerana Allah. Dia ni bila mana dia bergaduh, berpisah, bila mana dia bergaduh, bertelingkah, dia rasa gelisah pada hati. Malam ni tepat jam 8.32 malam hari Jumaat 24 hari bulan bulan Julai 2020, saya tanya pada tuan-tuan, bila mana tuan-tuan, dua benda saya tanya. Satu, bila mana kita ni ada cakap, buat ataupun apa-apa kita lakukan pada sahabat kita benda yang tak baik, ada tak kita rasa macam aduh gelisahnya aku, macam mana aku boleh terbuat benda tu kat dia pula, gelisah sungguh. Malam tu tak tidur.
semata-mata nak tunggu esok, nak minta maaf kat kawan tu. Gelisah sebab tadi terlepas cakap benda yang tak baik pada kawan dia. Yang kedua, bila mana tuan-tuan bergaduh dengan seseorang ni, betul-betul punya bergaduh, bukan bergaduh main-main, betul-betul punya bergaduh, tuan-tuan rasa macam Allah, kenapa pula boleh bergaduh dengan dia ni, susah hidup ni, bergaduh pula dah dengan dia. Aduh, ni macam mana nak baik balik. Dia jadi gelisah hidup. Kalau dua-dua ni tak ada, maknanya di situ kita berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia bukan kerana Allah. Sebab dia bila berpisah tak rasa apa-apa. Bila dia berpisah, bila dia cakap benda yang tak elok, dia siap kata lagi kat kawan tu, apa orang baru cakap macam tu tiba-tiba nak sentak. Oh, hati tisu dia ni. Hati tisu tak hati tisu kalau hang cakap benda-benda yang betul-betul menyebabkan dia sakit hati. Dia tak rasa apa-apa, tak rasa bersalah, tak rasa gelisah, dia siap seronok lagi. Pergi cerita ke orang, dia apa hati tisu balik menangis tu di rumah, menangis balik tu. Woi, siap bisik tu. Ni bukan dia. Yang kedua, bila mana dia bergaduh, dia tak fikir langsung pun apa jadi kat kawan tu, dia tak fikir pun apa akan jadi pada hubungan mereka seterusnya. Dia tak fikir. Jawapan dia dua ini, kita bukanlah orang yang berhubung, sahabat, kawan, silaturahim bukan kerana Allah. Mungkin kita bersahabat hanya kerana kepentingan, mungkin hanya bersahabat hanya kerana kita ni terpaksa je. Takut-takut tak ada kawan, berkawanlah dengan dia. Takut-takut tak ada orang nak teman minum kopi, belanja kopi, makan sarapan pagi, kita kawanlah dengan dia. Lagi satu, kalau dia pindah daripada sini, kalau tak rasa sedih, jawapannya ada benda tak kena. Patut bila mana berkawan lama, oh dia nak pergi tinggalkan tempat ni, sedih rasa. Tapi kita tak rasa sedih. Biarlah dia nak pergi, nak buat macam mana. Apatah lagi kawan tu pergi meninggalkan dunia, lagi sedih. Dulu masa saya mengajar bab ni dekat satu surau, habis-habis itu terlintas ada jemaah tu sebut. Dia kata ustaz sebut pasal bertelingkah, pasal bergaduh, pasal berdamai, pasal berbaik tadi. Betul lah dia kata. Kita ni selain daripada family, selain daripada keluarga yang patut kita jaga hubungan sebaik mungkin, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Sebab nanti takdir Allah tak tahu bila nanti. Kita ni bukan boleh bercita-cita panjang sangat. Sebab kata Nabi, kamu tak tahu apa nama kamu esok. Nabi sebut, kamu tak tahu apa nama kamu esok. Apa pula tak tahu? Hari ni nama saya Azrin, esok Azrin, takkan nama lain. Ya tahu nama kamu esok Azrin, tapi yang di depan panggilan tu belum tentu lagi si. Dia boleh jadi si mati, boleh jadi jenazah, boleh jadi Allah yarham, boleh jadi si mampui. Si mampui, ada orang panggil, oh tu marah sangat tu. Mampui dah, mampui dah. Mampui dia kata. Ada yang jahat lagi, kiok lah. Kiok lah. Mana kawan kita lama tak jumpa dah. Oh balik sini ingat dah jumpa dah. Mana kiok lah. Kiok dia panggil. Kiok tu ayam. Sembelih kiok tu ayam. Kita bubuh kat orang, jahat sungguh bahasa kita. Sebutlah elok-elok, dia telah pergi meninggalkan dunia. Kawan ni pula jenis tak faham bahasa. Lah, dia pi ke mana? Dia pi ke mana? Dia tanya. Kawan ni dah pi, kawan kita dah pi, hang faham tak? Yalah, dia pi mana? Dia pi mana lagi? Ke alam lain. Oh, baru faham. Sebut pi tak faham. Jenuh nak kena terang satu-satu. Bila mana pi sagi, tuan-tuan cuba bayang tengok. Ramai-ramai orang yang datang melihat, mengunjungi, mengkebumikan, menziarah kematian. Agak-agak dalam 40 orang yang datang, 40 tu menangis. 40 orang mai, agak-agak 40 orang. Agak-agak 40 kan ambil tisu. Ada yang ambil tisu, belak tangan, makan gulai. Tu banyak lah.
Tapi berapa ramai yang lak tu ayat mata lah. Kenduri buat tahlil tu berapa ramai yang menangis. Menangis juga 3 pinggan tak habis. Berapa ramai yang menangis. Takut-takut dalam 40 orang yang datang 10 orang je menangis. 30 lagi seronok. Sambil duk tengok. Mati juga dia, ingat tak mati. Agak-agak lagu mana? Agak-agak kalau yang datang tu ada yang senyum, seronok, macam mana? Kita tak mau yang tu. Kita nak yang bila mana datang mendoakan kebaikan. Bila mana datang dia sebut benda yang baik-baik. Bila mana datang dia menangis sambil dia tolong uruskan daripada A to Z sehabis baik dia tolong urus. Yang tu yang kita nak. Saya memang nak macam tu Ustaz. Saya memang cita-cita macam tu lah. Ya, cita-cita macam tu. Tapi kalau hidup penuh dengan musuh, kalau hidup penuh dengan orang yang tak suka dengan kita, lagu mana nak dapat macam itu? Patut yang tu yang kita fikir. Sewaktu hidup ni kita fikir betul-betul hidup tak lama dah, bila-bila boleh pergi. Jadi bila mana pergi nanti nak dalam keadaan puas hati. Puas hati macam mana? Bila aku pergi semua orang suka pada aku. Bila aku pergi semua orang suka pada aku. Macam mana nak jadikan hidup kita ni orang yang disukai oleh orang lain? Salah satunya adalah jangan cari musuh, jangan cari gaduh. Hidup ni baik-baik, jangan suka jaga tepikan orang, jangan suka cari salah orang, jangan suka buka aib orang, jangan suka berkata pasal buruk orang. InsyaAllah kamu akan jadi orang yang disukai oleh orang lain. Sebab tu tuan-tuan, bila mana ada orang suka dengan kita, jangan kita menyebabkan dia tak suka dengan kita pula. Tuan-tuan nak tahu tak? Kita hidup di atas muka bumi, tuan-tuan akan jumpa 3 orang manusia. 3 orang manusia ni, kalau tuan-tuan ada dalam hidup tuan-tuan ada 3 jenis ni, maka hargailah dia. Kalau tuan-tuan tak hargai dia, silap tuan-tuan. Siapa dia 3 orang ni? Yang pertama, dalam keadaan tuan-tuan susah, dia nombor 1 tanya, okey ke tak? Dalam susah, dia dulu tanya, okey ke tak? Kalau orang lain kita sebut, aku ada masalah ni, tapi dia tengok riak wajah pun dia tahu kita ada masalah. Selalunya yang macam ini adalah pasangan hidup, isteri, suami. Dia tengok muka pun dia boleh tahu ni ada masalah. Sebab tu ni kening dengan dahi, dia menunjukkan seseorang itu dia ada masalah. Oh, baru tahu. Baru tahu. Kening dan dahi, dia menunjukkan seseorang itu ada masalah. Bila mana dahinya berkerut, keningnya asyik dekat, dahinya asyik kerut-kerut, mesti ada benda masalah yang dia fikirkan. Kawan tu pandai baca, dia kata ada masalah ke? Kawan dia akan sebut, tak ada, saya okey je. Cuba tanya 2 kali. Agak-agak dia bagi tahu tak? Dia akan bagi tahu, ya saya ada masalah. Kalau tuan-tuan jumpa kawan yang macam ini, pasangan hidup macam ini, orang yang macam ini, hargailah dia. Sebab nak jumpa dia bukan senang. Jika dia ada, hargailah dia. Yang kedua, manusia yang bila dia ada dalam hidup, tolong hargai adalah bila mana dia ada sesuatu dalam hidup dia, orang pertama dia kongsi kita. Cerita ke, rahsia ke, makanan ke, dalam banyak-banyak orang, kita dulu dia bagi. Kita boleh sebut pula, apa hai dia ni, ramai-ramai orang aku juga dia bagi, macam lah aku tak pernah makan benda ni. Apa hai dalam ramai-ramai orang dengar aku nak berkongsi cerita dia ni, apa dia ni. Hang nampak tak ada apa, tapi bagi dia, kamu adalah sahabat. Dalam ramai-ramai orang berada di Taman Seri Nandin dekat-dekat dengan Surah Al-Munir, kita dia bagi. Maknanya ada something special kat kita. Kita dia cari. Dan yang ketiga, manusia yang patut tuan-tuan hargai, bila mana tuan-tuan minta nasihat, dia segera memberi. Orang lain kita pergi minta nasihat, semua lari. Aku pun ada masalah, hang datang minta nasihat dekat aku. Apa, tak ada orang lain dekat sini? Biar sana. Satgi bila-bila aku free, aku cari hang.
Yang tu ramai. Tapi yang di sini payah cari. Yang jenis, kenapa ni? Aku minta nasihat sikit. Dia cerita satu. Walaupun dia tak ada apa nak bagi nasihat, dia boleh sebut sabarlah. Yang tu pun dah habis baik dah tu. Kalau tuan-tuan ada kawan macam itu, hargailah dia. Yang ramai kita kurang menghargai orang. Kita minta dihargai, tapi kita tak pernah menghargai, tak jadi. Kita minta disayangi, tapi kita tak pernah menyayangi, mana jadi. Kita minta dipeduli, tapi kita tidak pernah mempedulikan orang lain, mana jadi. Jadi malam ni sama-sama kita fikir berkenaan dengan yang disebutkan tadi, bagaimana nak mendamaikan dua orang yang bersekitar, tajuk kita sebentar tadi. Dan ada pula mereka ini jadi orang yang suka melihat orang lain bersengketa. Ini yang kita sebut di awal tadi, suka tengok orang lain bergaduh. Dia bawa satu sifat yang ada pada iblis dia juga, syaitan. Iblis syaitan dia cukup suka tengok orang yang memutuskan silaturahim, suka tengok orang yang sentiasa bertelingkah bergaduh. Iblis syaitan suka. Bila mana ada dua orang ini, dia mula meleraikan tali silaturahim, syaitan akan bertepuk tangan seronok melihat orang macam ini. Tengok syaitan kata, "Ai, bukan aku seorang. Bukan hanya aku sahaja yang bertepuk tangan, bukan hanya kita wahai kawan-kawan yang bertepuk tangan. Siapa lagi ada? Rupa-rupa ada lagi orang yang bertepuk tangan. Manusia sama-sama mereka juga bertepuk tangan." Bagus, kata iblis syaitan. Kenapa bagus? Kita belum lagi ajar, mereka sudah buat. Bagus mereka ni. Rupa-rupa ada kita. Yang jenis mana? Yang jenis bila tengok badan muka mereka. Bila tengok biar pi ke depa. Bila tengok padan. Bila tengok tanya bergaduh juga akhirnya. Yang ni cukup berbahaya. Jadi semenjak dua menjak ni, mungkin ada di antara kita yang bergaduh, mungkin ada di antara kita yang bertelingkar, pilah minta maaf. Dan kalau di sini ada kawan kita yang bergaduh bertelingkar, pilah cuba damaikan mereka. Kita di sini sebagai AJK, di sini sebagai pengerusi, di sini sebagai orang yang memegang jawatan tinggi di taman ni. Kalau ada dengar sahabat-sahabat kita yang bergaduh bertelingkar, pilah jumpa. Tak usah takut. Pergi jumpa, cakap elok-elok, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ataupun dengan nasihat yang baik, cakap elok-elok. Mudah-mudahan saling membaikkan, saling memperbaiki antara satu sama lain. Dan ingat, di antara sebab-sebab azab datang ke satu tempat, bala bencana sampai, adalah bila mana ramai sangat orang yang memutuskan silaturahim. Ramai sangat orang putuskan silaturahim. Kalau tak ramai, ada satu pun cukup lah. Tunggulah bala sampai. Kenapa bala sampai kat semua? Kita kata mereka dua yang bergaduh, pasal apa sampai kat kami semua? Takut-takut nanti Allah tanya, si fulan. Kamu tahu tak dia bergaduh? Tahu. Berapa lama dia bergaduh kamu tahu? Lama. Kamu tahu tak apa sebab dia bergaduh? Tahu. Kamu tahu tak cerita daripada mula sampai habis? Tahu. Kamu tahu tak siapa yang bergaduh dalam taman kamu? Tahu. Ada kamu memperbaiki mereka? Tak ada. Ada kamu tolong memperelokkan mereka? Tak ada. Ada kamu cuba mendamaikan mereka? Tak ada. Ada kamu tegur mereka? Tak ada. Ada kamu pergi jumpa mereka untuk membaikkan? Tak ada. Habis tu apa yang kamu buat? Adakah kamu hanya tengok, dengar, tepuk tangan, mengumpat di belakang? Ya, yang tu yang kami buat. Allah kata, itulah sebab bala turun di seluruh kawasan kamu kerana dua orang yang bergaduh, yang lain makan popcorn, tepuk tangan. Rupa-rupa, oh betul juga. Jadi lepas ni, selain daripada ada skuad urus jenazah, skuad bersih surau, skuad geng-geng azan-azan dan Bilal muda, tolong adakan skuad benteras pergaduhan. Sebab kita nak jaga. Hashtag kita jaga kita COVID, tapi kita jaga kita dalam mendamaikan masyarakat kita tak ada. Kita nampak benda yang besar tapi yang kecil, tapi mudaratnya sampai hari kiamat, yang tu yang kita tak nampak. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita di sini semuanya tak ada musuh, dan kita juga tak jadi musuh kepada orang lain. Hiduplah baik-baik, hidup elok, mudah-mudahan aman, makmur, damai sentiasa. Kita tutup dengan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammimil khair. Ya Allah, jika ada dalam surah Al-Munir ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada bermasalah, kau bantulah ya Allah. Satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Berjumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.